Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Amboi Lan, seronok nampak. Kenapa seronok sangat ni? Kenapa Min? Ada yang tak kena dengan saya ke tadi? Ada apa, biasa je. Cuma kalau nyanyi lagu kebangsaan, kita kena tunjuk rasa hormat. Dulu kita tak ada pun lagu kebangsaan. Kita terpaksa nyanyi lagu God Save the Queen daripada England tu sebagai lagu kebangsaan kita. Minta maaf Min, minta maaf. Saya betul-betul terlupa. Sepatutnya sebagai rakyat Malaysia, kita mesti tunjuk rasa hormat pada lagu kebangsaan dengan berdiri tegak dan menyanyi dengan penuh semangat. Ya tu Lan, tahu pun. Alah, saya tahu sebenarnya Min. Tapi tadi tu saya sengaja je orang kata nak menghayati lagu kebangsaan. Yelah, saya faham. Min, ceritalah lagi. Berminat pula saya nak tahu tentang sejarah lagu negaraku. Baiklah Lan. Begini, lagu negaraku dicipta pada tahun 1957. Pemilihan lagu negaraku dibuat oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman yang mengetuai jemaah hakim di Dewan Polis Depuh Kuala Lumpur. Mereka menilai dan mengadili 4 buah lagu cadangan yang dipersembahkan oleh Pancaragam Polis Diraja. Begitu. Tapi bagaimana pula terhasilnya rentak lagu negaraku ni? Lagu negaraku dicipta berdasarkan lagu Terang Bulan. Kau tahu kan, lagu Terang Bulan dia lagu kebangsaan kepada negeri Perak. Dan rentak ini dipilih kerana dia mempunyai unsur kemelayuan. Kemudian Majlis Raja-Raja telah memperkenankan keputusan jemaah hakim dan lirik lagu negaraku digubah semula oleh Encik Saiful Bahari berdasarkan kepada lagu Terang Bulan tadi. Begitulah ceritanya. Lagu negaraku dipilih daripada lagu rasmi negeri Perak, iaitu lagu Terang Bulan. Lagu ini berasal dari Pulau Mahir di Kepulauan Seychelles. Lagu tersebut telah dibawa pulang oleh Raja Abdullah setelah baginda selesai menjalani hukuman buang negeri di Kepulauan Seychelles kerana didakwa bersubahat membunuh Presiden British di Perak, iaitu J.W.W. Birch. Lagu Terang Bulan adalah lagu ciptaan seorang penggubah lagu Perancis, iaitu Pierre Jean de Branger, yang kemudiannya telah diberikan seni kata dan lagu baru yang dinamakan Allah Melanjutkan Usia Sultan. Seterusnya dijadikan lagu rasmi negeri Perak, Darul Rizwan. Lagu negaraku berentak baru dipersembahkan buat kali pertama semasa sambutan ambang merdeka di Dataran Merdeka pada tengah malam 30 Ogos 2003. Lirik lagu kebangsaan negara menggambarkan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada tanah air. Lirik lagu kebangsaan juga menuntut kita supaya bersyukur kepada Tuhan, taat kepada raja dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Lagu kebangsaan membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan tanah air. Semua orang bangga dengan lagu kebangsaan negara. Lan, Ya men. tengok ni. Banyak juga negara yang ikut serta dalam Piala Dunia baru ni kan? Yalah. Lambang negara diorang menarik juga. Min, buat pula awak nak bangga dengan lambang negara orang lain. Negara kita pun ada lambang tersendiri tau. Oh, ya tak ya juga. Lambang negara kita ialah Jatinegara, betul tak?
Betul tu, Min. Setiap negara mempunyai jata negara masing-masing. Sama lah juga seperti negara kita yang menjadi kebanggaan penduduk di negara kita. Setiap lambang pada jata negara mempunyai maksud yang tertentu. 4 jalur berlainan warna di tengah-tengah perisai merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dahulunya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Warna hitam dan putih melambangkan negeri Pahang. Warna merah dan kuning melambangkan negeri Selangor. Warna hitam, putih dan kuning melambangkan negeri Perak. Warna merah, hitam dan kuning melambangkan negeri Sembilan. Di bahagian kanan perisai pula terdapat pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka. Negeri Sabah dan Sarawak dilambangkan dengan jata negeri tersebut. Di antara lambang negeri Sarawak dan Sabah terdapat sekuntum bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan negara kita. 2 ekor harimau yang menyokong perisai itu bermaksud keberanian. Harimau merupakan lambang yang penting di negara-negara seperti Malaysia dan India. Pada lambang negara Malaysia, iaitu jata negara, 2 ekor harimau yang berdiri di kedua-dua belah perisai melambangkan kekuatan dan keberanian. Lambang harimau juga digunakan pada logo syarikat Malaysia seperti Maybank dan Proton. Di bawah perisai itu pula terdapat cogan kata, iaitu bersekutu bertambah mutu, yang bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Di atas perisai terdapat bulan sabit berwarna kuning yang bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia, dan bintang berpecah 14 melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam persekutuan Malaysia. Di bahagian kiri perisai terdapat sebatang pokok pinang yang mewakili negeri Pulau Pinang. 5 bilah keris pada perisai melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang dahulunya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tugu negara dibina pada 8 Februari 1966. Tugu tersebut berdiri setinggi 15 meter. Setiap patung gangsa tugu melambangkan kepimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan pengorbanan. Diperbuat daripada gangsa dan direka oleh pengukir Austria, Felix de Welden, yang bertanggungjawab bagi Tugu Peringatan Perang USMC di Virginia, Amerika Syarikat. Pada tahun 1975, Tugu negara mengalami kerosakan teruk akibat letupan yang diletakkan oleh pengganas komunis. Min, apa signifikannya lambang-lambang negara ni? Mesti ada sebabnya kan? Setiap rakyat mesti mempunyai perasaan kesetiaan, kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan pada tanah air. Untuk mewujudkan perasaan inilah, maka lambang negara diwujudkan. Dan kalau awak nak tahu Lan, antara lambang negara kita adalah seperti bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan jata negara. Tujuannya macam saya sebut tadilah, untuk rakyat sentiasa bersemangat, bersatu padu dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Tapi ada satu lagi lambang negara yang awak tak sebut, Min. Apa pula? Saya rasa saya dah bagi tahu semua Lan. Bunga raya, bunga kebangsaan kita. Ya Allah. Ish, kita duduk, Min. Okey. Alamak, macam mana saya boleh tak terlintas nak sebut tentang bunga kebangsaan? Memandangkan awak dah sebut tentang bunga kebangsaan, Lan, apa kata awak pula yang bercerita pada saya? Tak ada masalah, Min. Macam ni,
bunga raya merupakan sejenis tumbuhan yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Nama saintifiknya ialah Hibiscus rosa sinensis. Alamak, tahulah awak hebat sains. Tapi tak apalah, awak teruskan cerita. Cuma yang penting jangan lupa untuk bagi tahu saya macam mana proses akhirnya bunga raya boleh jadi bunga kebangsaan. Boleh, Ben. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom ikut saya. Okay, jom. Min. Ya. Inilah bunga raya, bunga kebangsaan kita. Okey. Selepas mencapai kemerdekaan, Kementerian Pertanian telah diarahkan untuk memilih bunga yang sesuai untuk dijadikan bunga kebangsaan. Jadi pada tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga untuk dijadikan bunga kebangsaan. Banyak tu. Bunga apa yang dicadangkan, Tuan? Antara bunga yang dicadangkan adalah bunga cempaka, bunga melo, bunga mawar, bunga teratai, bunga kenanga, bunga tanjung, termasuklah bunga raya ni. Jadi selepas perbincangan pada 28 hari bulan Julai 1960, akhirnya bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk merubuhkan Malaysia, bunga raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan hingga ke hari ini. Keris merupakan senjata kebangsaan Melayu yang telah digunakan melebihi 600 tahun dahulu. Senjata yang sinonim dengan dunia Melayu ini boleh didapati di kawasan berpenduduk Melayu seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand Selatan dan Filipina Selatan iaitu Mindanao dan Brunei. Keris digunakan untuk mempertahankan diri misalnya sewaktu bersilat dan sebagai alat kebesaran diraja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan orang Melayu. Keris yang paling masyhur ialah keris Taming Sari, merupakan senjata Hang Tuah, seorang pahlawan Melayu yang terkenal. Keris berasal dari Kepulauan Jawa dan keris purba telah digunakan antara abad ke-9 dan abad ke-14. Senjata ini terbagi pada 3 bahagian iaitu mata, ulu dan sarung. Keris sering dikaitkan dengan kuasa mistik oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Antara lain, terdapat kepercayaan bahawa keris mempunyai semangatnya yang tersendiri. Rukun negara diwujudkan antara lain adalah bertujuan untuk membentuk perpaduan yang lebih erat di kalangan rakyat Malaysia dan memelihara cara hidup yang lebih demokratik. Dengan menghayati rukun negara, diharap dapat melahirkan masyarakat yang adil, iaitu kemakmuran negara dinikmati secara adil dan saksama, membina dan membentuk sikap rakyat yang menghargai nilai tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak, serta membina masyarakat progresif yang memanfaatkan sains dan teknologi moden. Rukun negara menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum ke arah pembentukan integrasi nasional dan menjamin kesejahteraan rakyat yang bersatu padu, demokratik dan adil. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan merupakan rukun negara yang diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-4 pada 31 Ogos tahun 1970 sempena sambutan ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. Sejarah rukun negara bermula seawal kedatangan Inggeris dan dasar imigrasi liberal yang diperkenakan oleh Inggeris. Ia menyebabkan kemasukan besar-besaran tenaga buruh dari negara China, India dan Indonesia untuk bekerja di lombong dan estet serta berniaga di bandar. Di bawah dasar pecah dan perintah oleh kerajaan kolonial Inggeris, ketiga-tiga kumpulan etnik tersebut dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Kebanyakan orang Melayu tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian, sementara orang Cina tinggal di bandar dan melibatkan diri dalam perniagaan.
Orang India pula tinggal dan bekerja di estate-estate. Hanya sebilangan kecil sahaja yang tinggal di bandar. Ketiga-tiga etnik ini turut dipisahkan dari segi pendidikan dengan wujudnya sekolah aliran masing-masing tanpa sukatan pelajaran yang sama. Keadaan ini berterusan sehinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tahun 1957. Setahun sebelum kemerdekaan, iaitu pada tahun 1956, negara kita telah dilanda kekacauan ketika perayaan pemberian taraf bandaraya kepada Pulau Pinang di Pulau Pinang. Malah perbalahan yang sama turut berlaku di Bangkor pada tahun 1960. 1966 di Bukit Bertajam dan berlaku sekali lagi di Pulau Pinang pada tahun 1967. Siri-siri kekacauan ini mengakibatkan berlakunya rusuhan kaum yang paling dahsyat dalam sejarah negara, iaitu peristiwa bersejarah 13 Mei 1969. Rentetan daripada itu, kerajaan telah mengambil langkah tegas mencari formula terbaik bagi mengatasi masalah ini daripada berulang lagi. Justru, Majlis Perundingan Negara ditubuhkan oleh pengarah Mageran di bawah Undang-Undang Darurat yang diwartakan pada 29 Januari 1970. Anggota Majlis Perundingan Negara adalah Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Allahyarham Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Mendiang Tun Tan Siusin, Mendiang Tun Sambantan, wakil-wakil kerajaan negeri dan wakil-wakil parti politik. Majlis Perundingan Negara turut dianggotai oleh mereka dari kalangan tokoh-tokoh agama, badan-badan profesional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, persatuan guru-guru dan wakil-wakil kumpulan kecil. Setelah beberapa kali mesyuarat selama beberapa bulan sejak yang pertama pada 27 Januari tahun 1970, Majlis Perundingan Negara tersebut telah merumuskan supaya satu ideologi negara yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum perlu diadakan di negara ini. Berdasarkan keputusan tersebut, maka lahirlah rukun negara yang telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos tahun 1970. Setiap warga negara Malaysia hendaklah menjadikan rukun negara sebagai teras dan landasan hidup bermasyarakat di negara ini. Rukun negara juga diadakan untuk menyemai nilai-nilai murni seperti nilai keagamaan, kesetiaan pada raja dan negara, kepatuhan pada perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan. Min, dah nak masuk waktu solat ni. Azan pun dah berkumandang tu. Ya Lan, sungguh pantas masa berlalu. Apapun, saya tetap berbangga menjadi rakyat Malaysia. Dan saya percaya kebanggaan ini mesti ditonjolkan agar kita menjadi contoh terbaik di mata dunia. Betul tu Min, saya setuju dengan awak. Jadi jangan melengah lagi Min. Jom kita ke masjid. Asyhadu an la